Bila peristiwa ini berlaku, ulama berbeza pendapat. Ada pendapat mengatakan peristiwa ini berlaku ketika sebahagian orang kafir yang mati dalam peperangan Badar mati. Ketika itu, inilah cara mereka mematikan mereka. Seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Syaibah, Rabi'ah bin Syaibah, kepala-kepala pembesar musyrikin Mekah yang mati dalam peperangan Badar. Bila mereka mati, inilah caranya. Mereka pukul depan dan belakang. Sebenarnya depan dan belakang ni bukan muka dan punggung. Tak. Maksudnya satu badan. Depan dan belakang, semua sekali. Ada pendapat mengatakan bila tentera kafir berdepan dengan tentera Islam pukul muka dia bila beradab. Bila orang kafir lari, mereka pula pukul belakang. Boleh faham? Dan ada pendapat yang kedua mengatakan peristiwa ni yang mereka pukul ketika cabutnya orang kafir bukan sahaja ketika dalam peperangan Badar, tapi bila-bila masa. Inilah cara orang kafir mati. Mereka pukul dengan apa ni? Disebut dalam hadis, dipukul seperti cemeti daripada api neraka masa nak mati tu. Ini dipanggil azab sebelum azab. Azab sebelum azab. Cuba buka surah Al-An'am ayat 93. Ayat ini panjang. Yang kita nak ambil daripada walau tara. Kita ambil daripada walau tara. Okey, cuba terjemah. Walau dan jikalau tara engkau melihat. Engkau ni siapa? Sama ada Nabi Muhammad ataupun siapa saja yang baca ayat ni. Iziz zalimuna, ketika mana orang-orang zalim, tadi orang kafir, sekarang orang zalim. Fi ghamaratil maut, dalam sakratil maut. Ketika orang zalim dalam saat kematian mereka. Wal malaikah, dan para malaikat basitu aidihim. Basitu menghulurkan, malaikat menghulurkan tangan-tangan mereka. Untuk apa ni? Untuk mencabut nyawa orang-orang kafir. Lalu dikatakan, para malaikat berkata pada roh orang-orang kafir, orang yang zalim, akhriju anfusakum, keluarlah diri kamu sendiri. Mana kamu keluarkan roh kamu sendiri. Dan masa tu bila diberitahu pada orang kafir, wahai jiwa yang kotor, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Masa tu mereka akan keluar tak? Tak, dia tak nak keluar. Jadi malaikat kata, okey, kamu tak nak keluar, keluarkan sendiri. Lagi tak nak. Dia akan, roh orang kafir ni dalam badan tu akan berselerakkan, lari mengelak daripada dicabut. Nanti kita tunjuk hadisnya. Kemudian al-yaum, hari ini. Hari ini makna hari kematian. Sebab tu jumhur tafsir mengatakan, ahli tafsir mengatakan cara malaikat cabutnya orang kafir ni bukan khusus ketika dalam peperangan Badar sahaja. Tapi semua orang kafir bila nak mati, inilah caranya. Hari ini kata malaikat tujzauna, kamu akan dibalas dengan azabal hun, azab yang hina. Mana cara kematian tu dicambuk dengan kasar, kemudian dipukul depan, dipukul belakang dengan cemeti daripada api. Itu satu penghinaan. Tapi semua tu kita nampak tak? Tak nampak. Sebab itu alam ghaib. Allah tak bagi kita nampak. Mereka menjerit sekuat mana pun kita tak akan dengar. Kalau Allah bagi nampak, apa jadi? Tinggal mayat tu seorang je, menggelupur kan. Hari ini dibalas kepada kamu azab yang hina bima kuntum taquluna, disebabkan apa yang kamu kata kepada Allah tanpa hak. Jadi punca kamu dapat azab ni ialah sebab kamu menipu, kamu zalim dan kamu mengatakan kepada Allah yang tidak ada hujah, tidak ada ilmu. Dan puncanya juga wa kuntum adalah kamu terhadap ayat Allah tastakbirun, sombong. Itulah jenayah mereka, bukan curi duit rakyat. Hanya sombong dengan ayat Allah je. Ini jenayah paling besar ni. Jangan sombong dengan ayat Allah. Okey, kita tengok hadis. Hadis yang Nabi sebut detail, lebih detail lagi tentang bagaimana roh orang-orang kafir dicabut. Okey, hadis diriwayat oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kita terjemah sama-sama. Inna, tak payah baca sebab tak ada baris jadi lambat. Inna, sesungguhnya al-abda, seorang hamba yang kafir, iza kana, apabila kana adalah finqita'in, bila terputus, qata'a putus, bila terputus minat dunia, daripada itu saat nak kematian itu dia akan tinggalkan dunia. Wa iqbalin minal akhirah, dan bila terputus daripada dunia dia sedang menghadap ke akhirat. Yakni, iaitu apa maksud tu? Terputus daripada dunia dan menghadap ke akhirat, iaitu indal ihtidar, ketika saat kematian. Ihtidar, saat kematian. Apa berlaku? Nazala ilaihi, turun kepada orang kafir itu minas sama, daripada langit, malaikah,
Sudul wujuh. Sud, hitam. Wujuh, tengok. Peringkat awal dah menakutkan. Turun daripada langit malaikat yang ramai dan wajahnya semua hitam. Ma'ahum al-masuh. Bersama malaikat itu ada satu kain yang dikira macam kain kafan untuk letak apa ni? Roh. Kalau jasad diletak dalam kain kafan. Tapi kalau roh diletak kain kafan yang dibawa oleh malaikat. Dan kain kafan tu daripada api neraka. Fayajlisuna. Lalu yajlisuna. Mereka ramai duduk. Siapa ni? Malaikat. Minhu, dekat dengannya, muddal basar. Muddah sejauh mata memandang. Makna apa tu? Ramai. Makna siapa yang nampak ni? Orang yang nak mati tu. Dia nampak malaikat begitu ramai sejauh lagi dia boleh nampak, di situlah ada malaikat. Kemudian sama yaji'u. Kemudian yaji'u datang. Ja'a fi'il madhi, yaji'u fi'il mudhari'. Kemudian datang malakul maut. Seorang pula. Yang tadi malaikat. Kemudian datang satu malaikat maut. Orang Melayu panggil malaikat maut kan. Tapi yang lebih tepat malakul maut. Sebab bila sebut malaikatul maut, seorang ke ramai. Yang betul-betul cabut nyawa sebenarnya satu je malakul maut. Kemudian datang malakul maut hatta yajlis, sehingga duduk inda ra'si, di hujung kepalanya. Fayaqul, maka lalu malaikat maut, malakul maut berkata, ayyatuhan nafsu al-khabisa, wahai jiwa yang jahat, yang kotor, ukhruji, keluarlah kamu, ila sakhatillah wa ghadabin, kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Cuba bayangkan, keluar nak jumpa Tuhan yang sedang marah pada kamu. Fatafarraqu fi jasadi, maka roh tu berselerakkan, lari kelang kabut, tak nak keluar. Fi jasadi, dalam jasadnya. Fayantazi'uha, maka roh itu dicabut. Kama yantazi'u as-sufud minas sufi al-mablul. Maksud dia macam ni, sebagaimana dicabut besi ada cakar, ada cabang-cabang tu masuk dalam badan, dan hujung-hujung besi yang bercabang tu melekat kat urat, melekat kat daging, dicabut dengan kuat. Itu maksud dia. Itulah keadaan orang kafir bila rohnya dicabut. Sebagaimana dicabut besi yang bercabang-cabang dalam badan, yang besi itu dah bersambung dengan daging dan urat, semua akan putus. Fayakhuzuha, lalu diambil roh itu. Fa iza akhazaha, bila diambil roh daripada badan orang kafir, lam yad'uha, ia tidak dilepaskan daripada tangan malakul maut tarfata aini. Apa makna tarfata aini? Sekilip mata pun tak dibiarkan. Hatta yaj'aluha, sehingga mereka meletakkan, para malaikat meletakkan roh itu fi tilkal masuh, dalam bekas kafan untuk meletakkan roh yang daripada api neraka. Wa yakhruju, dan roh itu keluar minha, daripadanya, ka'antan. Antan ni sebusuk-busuk, rih, bau, jifah, bangkai. Roh orang kafir bila keluar aja, bau dia paling busuk, lebih busuk daripada bangkai apa-apa je. Wujidat ala wajil ard, mana bangkai yang busuk di atas muka bumi, roh orang kafir paling busuk. Fayas'aduna, lalu para malaikat menaikkan roh itu ke langit. Fala yamurruna biha, maka para malaikat yang membawa ruh orang kafir itu tidak lalu ala malain, di mana-mana kumpulan minal malaikah, daripada kalangan para malaikat, illa qalu, malaikat, semua malaikat akan bertanya, ma hazar ruh al-khabith, apa ruh yang busuk ni, yang keji ni? Lalu mereka menjawab, ini adalah ruh li fulan bin fulan. Dia sebut nama. Kalau Fir'aun sebut Fir'aun lah, kalau Bidin sebut Bidin. Bi aqbahi asma'i, dengan nama yang paling buruk yang dinamakan padanya di dunia. Kemudian hatta yuntaha, dibawa ke langit sampai ila sama'id dunia, sampai langit dunia, langit paling dekat. Kemudian fayustaftah lahu, maka bila bawa roh orang kafir yang paling busuk ni sampai langit yang kita nampak ni, sama'ud dunia, maka dimohon izin supaya buka langit tu. Fala yuftah, maka tak dibuka. Semua. Kemudian Nabi Rasulullah membaca ayat ni. Rasulullah SAW membaca ayat la tufattahu, surah Al-A'raf ayat 40. Cuba terjemah. La tufattahu, tidak akan dibuka lahum, untuk mereka ni, iaitu roh-roh orang kafir, abwabus sama, semua pintu-pintu langit tak akan dibuka untuk mereka. Berbeza dengan roh orang beriman, setiap pintu dibuka sampai langit ke atas sekali. Wala yadkhuluna, dan orang kafir itu tidak akan masuk al-jannah, syurga, hatta, sehingga yalijal jamalu. Yalijal masuk, Maulid kan? Ada tak baca doa masuk rumah?
Allahumma inni as'aluka khairal, kau tak baca, kau baca doa lain, khairal maulid, kan? Sehingga masuk al-jamal. Jamal apa dia? Jamal unta lah, bukan jamal. Kalau jamal cantik kan? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jangan kata yuhibbul jamal. Kalau yuhibbul jamal, Allah suka unta. Salah. Dan orang kafir ni tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk fi sammil khiyat, dalam lubang jarum. Apa makna? Mustahil. Mungkin tak unta masuk dalam lubang jarum? Mustahil. Begitulah mustahil orang kafir masuk syurga. Kemudian roh ni bila tak dibuka pintu langit, roh ni ke mana? Dicampak ke bumi dan terus masuk ke dalam badan dia, jasad dia dalam tanah tu. Kemudian apa berlaku lagi? Ada lagi panjang hadis ni. Kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir, bertanya soalan, 3 soalan yang dah bocor tu, dan semua boleh jawab masa kat dunia. Bila tak boleh jawab apa berlaku pada roh orang kafir ni dan juga jasadnya sekali? Pertama dihampakan lubang kubur tu menjadi daripada neraka. Lantai itu menjadi api neraka. Kemudian dihimpit kuburnya sampai tulang rusuknya berselisih. Kemudian dipukul sampai terbenam jasadnya 70 hasta. Ada riwayat mengatakan yang pukul tu siapa? Malaikat yang buta, pekak dan bisu. Ada hadis. Kenapa pekak? Kalau orang kafir menjerit kuat mana pun dia tak dengar. Kenapa bisu? Dia nak tanya apa pun tak boleh. Kenapa buta? Dia tak nampak. Pukul je. Pekak, buta dan bisu. Sampai bila dia akan pukul ni? Sampai kiamat. Kemudian ada satu hadis lagi. Selepas tu ada satu makhluk yang mukanya sangat hitam dan buruk, bajunya sangat lusuh dan badannya sangat-sangat busuk, duduk sebelah mayat tu. Lalu jasad orang kafir ni bertanya, siapa kamu? Wajah kamu dan kamu ni sangat-sangat menakutkan. Maka dia jawab, akulah amalan kamu yang akan menemani kamu sampai kiamat. Cuba bayangkan, kita kalau ada hantu sebelah kan, bau wangi kan, bau wangi, muka pun handsome tapi hantu. Okey tak? Ini paling busuk, paling kotor dan paling buruk rupanya, akan teman dia sampai kiamat. Jadi cerita ni sebenarnya untuk siapa ni? Untuk orang kafir ke untuk kita? Tak, untuk semua. Untuk kita supaya kita jangan jadi kafir. Untuk orang kafir supaya mereka bertaubat. Tapi cerita ni sampai tak pada orang kafir? Pada kita alhamdulillah, kita tadabbur, kita jumpa hadis-hadis ni. Tapi untuk orang kafir, mereka dapat mesej tak ni? Sampai tak mesej ni pada mereka? Dia boleh tak salahkan kita ni? Aku tak pernah dengar cerita kamu, baca sama-sama kamu je. Jadi pengajaran untuk kita, muhasabah untuk kita cuba usaha ikhtiar. Terjemah ni bagilah pada orang kafir, supaya paling-paling kurang kita dah sampaikan, tugas kita dah selesai. Dan yang kedua, paling-paling kurang mungkin dengan sebab sampai maklumat ni dia sedar, dia bertobat dan masuk Islam.